Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang tajuk terakhir untuk Kitabul Iman, bab yang ke-43. Kalau kita, saya ni catat ke saya ni muka surat 799. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Wa qawlihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Bab yang ke-43, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu tulus ikhlas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam, dan kepada orang ramai, ammatin, dan juga kepada orang ramai. Dan firman Allah, idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ini bab yang ke-43, bab yang terakhirlah di bawah Kitabul Iman. Di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah kemukakan dua riwayat. Cuba tengok riwayat pertama, iaitu hadis yang ke-57. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin qala hadatsana Yahya an Ismail qala hadatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jarir bin Abdullah. Katanya, aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, memberi zakat dan ikhlas kepada setiap orang muslim. Hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-500, hadis yang ke-58 hadis yang ke-58. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yawma mata al-Mughirah ibn Syu'bah qama fahamidallah wa athna alayhi wa qala alaykum bittiqa'illah wahdah la sharika lah wal waqar was sakinah hatta ya'tikum amir fa inna ma ya'tikumul an. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد inni lanasihul lakum thumma astaghfara wa nazala. Ini hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-58. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jarir bin Abdullah. Beliau berkata di hari kematian Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bangkit memuji-muji Allah dan berkata, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Hendaklah kamu berada dalam tenang dan tenteram sehingga datang kepadamu seorang pemimpin
Tidak lama lagi dia akan datang. Dan beliau berkata, minta ampunlah untuk pemimpinmu yang telah pergi ini, yakni Mughirah tu, kerana dia suka memaafkan. Kemudian beliau berkata lagi, sesungguhnya aku datang, ni Jarid ni, beliau tu maknanya Jarid, sesungguhnya aku datang kepada Nabi SAW. Aku berkata, aku mahu berbai'ah kepadamu kerana Islam. Nabi SAW mengisyaratkan kepadaku supaya ikhlas terhadap setiap orang Muslim. Aku pun berbai'ah kepadanya dengan syarat itu, demi Tuhan masjid ini, sesungguhnya aku benar-benar ikhlas terhadap kamu. Kemudian beliau beristighfar, lalu turun. Itu dua hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab yang ke-43. Okey, cuba kita tengok nota 571. Bab sabda Nabi SAW, agama itu tulus ikhlas. Tulus ikhlas adalah terjemahan yang diberikan untuk perkataan an-nasihah. Jadi kebanyakan penterjemah dalam bahasa Melayu, mereka menterjemahkan an-nasihah, ad-dinun nasihah, dengan erti agama tu nasihat. Daripada dulu, sebab hadis ni ada peringkat sekolah. Masa anak belajar sekolah tahun 80-an dulu di sekolah Arab ni, ni hadis utama lah ni. Dalam sukatan pendidikan Islam ni, sekolah Arab ni. Nah, ad-dinun nasihah memang terjemah begini, agama itu nasihat. Tapi dalam terjemah ini, Maulana dia terjemah ni, ad-din itu adalah tulus ikhlas. Dulu semasa saya belajar dulu, mana guru saya sebutlah, dia kata semasa dia belajar di India, mana Maulana sana, dia terjemah ad-dinun nasihah. Nasihat itu maknanya inginkan kebaikan. Dan itu terjemah yang sangat tepatlah sebenarnya. Nasihat, ad-dinun nasihat, agama itu adalah inginkan kebaikan. Jadi kebaikan itu untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk pemimpin Islam, dan untuk orang Islam seluruhnya. Tetapi dia ada maksud berbeza-beza. Nasihat untuk Allah, apa maksud dia? Bawah tu dia ada sebut. Tetapi umumnya nasihat ni maknanya inginkan kebaikan. Sebab tu kita nasihat. Bukan kerana nak jatuhkan maruah dia, tidak. Kerana nak kebaikan. Nasihat tu. Jadi kalau kita terjemah, cuba tengok di sini, baca sini. Bagi penulis, terjemahan agama itu adalah nasihat, itu lebih sempit daripada makna sebenar yang agak luas. Erti sebenar an-nasihat itu ialah ikhlas, keikhlasan, tulus ikhlas, ikhlas hati, betul hati, bersih hati, jujur atau kejujuran. Hak ni hak lebih luas mana dia. Yang mana hak ni sebenarnya terjemahan ni hak lebih luas ni maksudnya inginkan kebaikan. Dan hak ni anda ingat juga almarhum Tok Gu Mufti Besar Kelantan lah, Tok Gu Ni Aziz ni, dia sebut gitu juga. Di Pulau Melaka, anda ingat lagi masa tu anak sekolah menengah, dia sebut, dia kata sepik orang kita terjemah nasihat ni. Dia hurah gitu juga. Nasihat-nasihat ni, apa kita nasihat? Sebab kita nak kebaikan. Kadang-kadang kita nasihat dengan lidah, kadang-kadang kita nasihat dengan kita tunjuk perbuatan baik depan dia supaya dia tiru. Asalkan sesuatu yang keluar daripada kita, sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk apa saja, dengan maksud inginkan kebaikan, dia termasuk dalam hadis. Ad-dinun nasihat. Tu. Baik, cuba tengok lagi. Jadi perkataan nasihat itu sama seperti dengan an-nushu, kerana kedua-duanya adalah masdar bagi perkataan nasaha. Masdar ni makna kata-kata terbitan lah kalau dalam bahasa Melayu kita. Apabila ia mutaaddi dengan haraf jar lam, mutaaddi ni maksudnya satu fi'il itu dia nak kepada objek, nak kepada maf'ulun bih, objek lah. Sebab di asal nasaha ni, nasaha ni asal dia lazim. Anak ayat mana tahu bahasa Arab ni. Anak ayat apa tak faham tak apa, dengar boleh pahala.
Jadi dia ni fa'il lazim masanya. Mana dia tidak perlu kepada objek. Tetapi dia boleh jadi ada objek, ada maf'ulun bih dengan bantuan haraf jar lam. Dia panggil muta'addi bi ghairi. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil muta'addi bi ghairi. Jadi yang membantu dia jadi muta'addi adalah lam. Lam ni panggil lam haraf jar. Ad-dinun nasihah lillah, ada la tu lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, ada la tu. Maka bila ada lam nasaha, selepas dia ada haraf jallam, maka artinya ialah berlaku ikhlas dan jujur kepada atau terhadap, mahukan kebaikan untuk, tulus ikhlas terhadap dan sebagainya. Jadi makna gitu. Sebab tu terjemahan ad-dinun nasihatu lillah, kita terjemahnya agama itu adalah tulus ikhlas kerana Allah. Kerana tu pada lam tu, li tu. Kita berguna kawan buat ni lillah ni. Kerana Allah. Itu maksud. Mudah gitulah. Baik. 572, cuba tengok 572 tu. Kepada Allah. Jadi nasihat untuk Allah. Agama itu ialah ikhlas untuk Allah. Apa maksud? Tulus ikhlas kepada Allah itu bererti kita mempercayai keesaan Allah. Allah tu tidak dua, apatah tiga. Allah tu tidak dua, apatah tiga. Dua apa tidak? Allah tu esa. Dan sifat-sifat ketuhanannya yang lain. Di samping kita juga mempercayai sucinya Allah. Yakni sucinya Allah ni maknanya bersih Allah. Allah tidak terlibat dengan sebaran kecacatan dan kekurangan. Itu mana an-nasihah, ad-dinun nasihatu lillah. Tulus ikhlas kepada Allah juga bermaksud sukakan, kita suka apa yang Allah suka, dan kita benci apa yang Allah benci, serta kita melakukan setiap perintah Allah yang Allah suruh dengan ikhlas. Kalau kita nak tambah selagi, kita akan tinggalkan segala yang Allah suruh. Allah suruh kita jangan buat, kita tinggalkan, tak buat tu. Itu termasuk juga. Tulus ikhlas kepada Allah juga bererti kita menghargai nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, dengan cara kita menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang baik dan diredainya. Maknanya kita guna tanda kita menghargai jasa Allah kepada kita tu, setiap nikmat dia begitu kita guna mengikut cara yang betul. Itu mudah, bahasa mudah. Anak terjemah syukur tu dengan erti menghargai, nak supaya kita boleh nampak. Sebab kalau kita sebut syukur saja, kadang-kadang dia tak faham. Hak ni anak ambil Pak Tok Guru juga ni. Almarhum Tok Guru di Pusat Kelantan tu dulu pernah, almarhum Tok Guru lah, dia ngajar, ingat lagi, dia ngajar lepas asal, dia sebut, dia kata syukur. Jadi orang mari banyaklah contoh-contohnya. Syukur tu maknanya kita menghargai. Sebab itulah syukur ni, kita kalimah syukur tu juga digunakan untuk manusia, untuk kita. Bila orang buat baik pada kita, Nabi suruh kita syukur kepada dia. Syukur tu makna menghargai dia dengan cara kata alhamdulillah dan terima kasih pada dia. Tu maknanya kalimah syukur ni digunakan untuk Allah dan juga kepada manusia. Tu cara kita syukur kepada Allah, kita guna nikmat dia tu dengan cara dia reda lah. Cara kita syukur pada manusia, kita kata alhamdulillah dan kita doa kebaikan kepada dia. Itu disebut dalam hadis. Lepas tu lagi setengah hadis, Nabi suruh kita puji dengan ikhlas, biar dia dengar tak apa, supaya menjadi motivasi kepada dia. Itu ada berlaku dalam hadis tu, riwayat Bukhari, kita Al-Adabul Mufrad tu dia ada sebut tu. Jadi anak terjemah begitulah untuk mudah faham. Bila kita faham, tak apalah kita guna syukur kita, syukur mana menghargai. Salah satu hadisnya, hadis itulah hadis cerita di zaman Bani Israel tu kan. Seorang musafir tu jalan tengah pada pasir, lepas tu dia daga air, lepas tu dia tengok ada satu telaga, dia turun ambil air, dia minum. Bila dia naik ke atas ni, dia tengok ada seekor anjing yang menjulur-julur ke lidah dia, duduk jilat pasir kerana daga terlajak ni. Dia pun turun semula sebab dia kesian kepada anjing tu. Dia bawa air, dia ambil air naik ke permukaan ni dengan menggunakan kasut dia. Dia pun bui minum pada anjing tu. Nabi kata fasyakarallahu lahu.
Takkan kita nak cuma fasyakarallahu, Allah bersyukur untuk dia. Maknanya Allah menghargai jasa baik dia. Wa adkhalahu Allahul jannah, dan dengan sebab tu dia dapat rahmat Tuhan, akhir sekali Allah masuk ke dia dalam syurga. Itu antara dalil syukur tu maknanya menghargai. Sebab Allah bersyukur terhadap kebaikan hamba dia, maknanya Allah menghargai kebaikan hamba dia tu. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. 573, nasihat untuk rasulnya, nasihat kepada rasulnya, yakni rasul Allah lah. Maksudnya tulus ikhlas kepada rasul Allah, bererti kita percaya, kita beriman kepada kenabian dan kerasulannya, kita mentaati segala perintahnya dan larangannya, menolong dan membelanya, sama ada ketika Nabi itu masih hidup atau sesudah kewafatannya. Kita memusuhi orang yang memusuhi Nabi dan Rasul itu, dan kita memerangi orang yang memeranginya. Bersedia mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi mempertahankannya semasa hidupnya, menghidupkan sunnahnya dengan mengamalkannya, menghayati dan membuat penyelidikan terhadap sunnahnya, terhadap hadis-hadisnya, menyebarkan ajarannya dan menyeru orang ramai kepada ajarannya, mencontohi akhlak-akhlak yang mulia dan adab sopannya yang indah, mengagungkannya melebihi sekalian manusia yang lain, mencintai ahli keluarga Rasul dan para sahabat Rasul, serta menjauhi orang-orang yang melakukan bid'ah dan perosak-perosak sunnahnya. Itu baru orang panggil an-nasihat li rasuli. Mana kita jaga sunnah dia. Cumanya di sini dia ringkas lah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab berkenaan dengan sunnah bid'ah ni, dia sebut dengan terang. Menyebar ke sunnah Nabi ni dua bentuk. Menyebar ni sama ada kita mengajar, kita dedah ke sunnah Nabi dengan mendedahkan hadis-hadis, dan kita dedah ke sunnah Nabi. Yang kedua, kita tidak dedah secara lisan, tapi kita dedah secara jawarihi dia panggil. Makna kita amal sunnah Nabi depan orang, biar orang nampak sunnah Nabi itu macam mana. Itu termasuk dalam menyebar ke sunnah juga. Sebab tu anak sini bila ulama hurai, naddarallahu mra'an idza sami'a maqalati fahaddathu, apa ni, kama sami'a. Di hadis tu Allah memberi wajah yang ceria, berseri-seri wajah orang yang mana bila dia dengar sunnahku, hadisku, dia sebar sebiji seperti hak dia dengar, dia tak ubah pun. Jadi ulama hurai hak ni termasuk mengajar, termasuk meriwayatkan hadis, dan juga termasuk mengamalkan hadis secara terbuka. Jadi mana ejen penyebaran hadis tidak semesti menggunakan lidah saja, tetapi termasuk mengamalkan sunnah secara terbuka. Menyebabkan orang jadi tengok, orang tahu sunnah Nabi dengan sebab kita amal. Makna hak ni tidak syarat alim. Orang panggil tidak syarat kena alim nah, boleh baca kitab baru boleh sebar hadis. Tak. Kalau kita faham gitu lepeh bapak kita nah. Nak sebar hadis kena ngaji juhum lah, kena reti bahasa Arab pula. Oh, berat benar. Sebab tu ulama sebut asalkan seseorang tu dia tahu hak ni sahih daripada Nabi, dia amal secara terbuka. Biar orang tengok. Biar tak serupa dengan orang pun. Sebab dia tahu hak ni hak Nabi buat, hak ni hak sahabat buat. Itu termasuk dalam menyebarkan hadis, dan orang tu dia akan dapat nadharatul wajhi. Dia akan dapat muka berseri-seri di hari akhirat. Setengah ulama mengatakan muka berseri-seri ni seolah-olah nak muka dia tu nampak macam ada cahaya. Cahaya tu cahaya seperti kunang-kunang itu. Itu disebut dalam syarah hadis. Jadi kalau nak dapat hal tu hadirat, kalau kita ni masyarakat awam tak erti nak mengajar, kita amal depan orang. Biar orang tengok ni sunnah Nabi. Masa ni kena buat gini, waktu ni kena buat gini. Lepas tu kalau kita takut nak amal sunnah Nabi, lepas tu ahli sunnah ke dia gitu kan? Orang panggil ahli sunnah ke? Takut nak amal sunnah Nabi. Tu bukan ahli sunnah tu. Lepas tu ahli ke dia ustaz? Ikut nak buat nama ke dia pun. Jangan buat ahli sunnah tu lah. Malu kau orang. Tidak ahli sunnah lagu tu. Lepas tu siapa bila? Malu. Malu tu siapa bila? Malu nak amal sunnah. Apa orang lain tidak buat belaka. Misalnya, contoh. Siapa bila nak ahli tu? Siapa mati? Kau lagu malu? Aku nak fikir tu. Kadang-kadang hak malu tu jak mudah patuh malu.
Oh berat juga. Kalau lagu tu ahli sunnah, Ustaz Mak ada nak tanya tu pasal tu no. Tak sih, tak tanya ini. Berat benar tu no. Sebab tu kena mikir kita ni. Sebab tu anak-anak nasihat lah. Kita tak suruh kata kalau kita nampak orang tu buat tak serupa Nabi, tak usah kata bid'ah, tak apa. Cuma jangan buat bahkan kita buat hak serupa dengan Nabi. Cukup dah. Biar orang tengok. Kadang-kadang manusia bila dia tengok kita buat tak serupa dia akan tanya. Memang dia ngopak dululah. No. Dia ngopak, dia kata parok dulu, lepas tu dia mari mikir apa pokok ni buat gini. Mesti dia akan tanya. Sama ada dia tanya kita ataupun dia tanya orang lain. Maknanya bertanya itu anak tangga pertama seseorang itu akan dapat maklumat. Kalau orang ngaji ilmu falsafah, dia kata manusia ni berfalsafah dengan pertanyaan. Tu. Atau kalau ahli falsafah dia kata mula-mula manusia berfalsafah adalah as-soal. Tanya tu. Ni kalau tanya pun tak ada, berat benar manusia tu hidup. Jadi nak boleh timbul persoalan tanya tu, kita kena tunjuklah. Kita amal tak serupa dengan orang tu bukan kerana nak suruh orang tengok pelik, nak suruh orang kenal, nak suruh sahudah. Tidak maksud kalau gitu tak boleh pahala amal sunnah gitu. Dia amal sunnah ni nak suruh, ada setengah orang tu dia buat sunnah ni sebab dia nak suruh terkenal. Nak suruh orang tengok tak serupa. Dia pakai kaedah khalif tu'raf. Orang Arab kata kalau mu nak sahu buat hak tak serupa dengan orang, sahu lalu. Bukan tak pakai kaedah tu. Dia buat kebetulan sunnah Nabi gini, sini. Dia buat tu. Makna dia termasuk dalam ittiba' sunnah. Hak tu lah kita kena, hak tu kena buat sampai mati. Biar kita mati dalam keadaan ittiba' sunnah. Hak tu hak sebenar. Patut tak serupa dengan orang. Hak tu nak buat guana tak serupa dengan orang. Sebab kita ikut rasul. Enggak tak serupa dengan orang lain ni bukan bab sunnah saja. Buat rumah tak serupa. Buat baju tak serupa. Saiz tubuh tak serupa. Banyak tak serupa. Boleh hidup molek-molek tu. Tak ada masalah gapo pun. Tiba-tiba hak ni kalau tak serupa tak boleh. Apa? Pelik orang kita ni. Dah payah tak serupa dah. Setengah tu ada lepak nak atas kepala dah. Tak ada masalah pun. Boleh nikah molek-molek. Gitulah dia. Sebab kita ni tua dah. Tak payah nak berkiah lah. Tua nak mati dah bapak kita ni. Nak berkiah sampai bila? Kapan-kapan mati dalam keadaan berkiah gitu. Jadi pak mati tak buat sunnah apa? Duk takut kau orang. Ahli sunnah gapo lagu tu. Kita mengaji kita buatlah. Tu tujuan mengaji tu. Tujuan mengaji tu kena amal. Ada seorang tokoh lah, biar nak sebut cerita ni lama dah. Dia panggil anak kuliah. Tempat dia, masjid dia jagalah. Tak ada semena-mena. Lepas tu dia makan nak ayat cerita. Lucu juga. Dia tanya lah. Kebetulan ada jadi tu email lepas kuliah tu. Jadi kita buat seperti yang kita belajar dalam hadis. Moga Nabi kali Nabi semaya 5 kali sehari jadi tu email. 5 kali sehari Nabi jadi tu email. Sahabat tengok belakang Nabi buat. Nabi buat lagu mana? Semaya ni tiang agama. Jelas benar, sangat jelas. Jelas sepuluh matahari. Jelas. Nabi buat lagu mana? Kita buat lagu tu. Tiba-tiba seorang tokoh ni dia tanya, macam mana ustaz dia buat tak serupa dengan orang? Anak kata serupa dengan orang dah. Tu orang tu nama Nabi. Bukan jin Nabi ni. Kita gerai sebab dengan ustaz kita kena kecek gitu dengan orang kapunya kecek gitu. Maka kenapa tak ada pasal-pasal tu. Sebab dia kelah ustaz. Dia ni alim pada anak sebenarnya. Kita pun gerai, kita nampak kecil-kecil dia tu tak. Masa duk makan, duk tanya lagu tu. Anak kata, anak ikut orang dah. Cuma orang tu nama Rasulullah. Anak bila kita wigit, dia kata orang lain pun ikut Nabi juga. Kata tak apa lah. Jawab gitulah depan tu saya. Dia rekan-rekan gitu ya, kecek depan orang lain ni. Jawab gitu nak tahu. Senyap, lepas tu senyap. Baru cara benda lain. Padahal dia tengah makan tu. Kadang-kadang kena lagu tu ya. Tak payah duduk berkiah dah. Tua kita nak mati dah ni. Dia serupa dengan Nabi lagu mana? Tak serupa. Orang ni kadang-kadang bila syaitan tipu, serupa tu dia tak boleh nak takrif ke serupa tu lagu mana. Sebab tu Tok Gumti Besar Kelantan mudahnya. Manusia ni bila sesat, wah timur wah dunia dia kata serupa. Tu dia panggil mantik Tok Guru.
Wah, timu apa dia? Jadi dia tengok orang jual timu capok gitu atas bank dia nak capok gitu juga dia. Dia kata muka buah juga. Teralah capok gitu nak tahu. Kau ini sambut dengan tangan tu apa muka atas bank nak tahu timu Cina ni tembika dah depa. Lepas tu dia nak buat gitu juga dia. Dia kata apa-apanya dia buah juga. Teralah buat nak tahu. Tu orang panggil Qiyah Ma'al Farid. Qiyah anak terjemah ke Kelantan. Qiyah Ma'al Farid ni Qiyah gong dia panggil. Qiyah tak betul. Kita nak kata serupa ni biar faham serupa tu geria. Oh dia kata buah juga tu. Terah sebab tutup gundi sama lek benar. Terah. Kita gurau, kita pekung timur batin dengan pekung dia. Buah juga. Oh dia tengok dia pekung dengan hepok kena kepala kata okey tak ada masalah. Dia terah pekung dengan dia. Kena kepala kata aja lagu mana dia kata apa-apanya pekong dia yang buah juga. Oh dia Qiyah lagu tu tak serupa tu Qiyah gong dia panggil tu tu kelas ngaji MA tu setahu tu anak adalah hati anak kata dia ni kalau lama lagi parut ni. Dah kita kata anak ikut orang juga. Tu benar-benar lagu tu ada rengkah benar simple benar tu padahal dia ngaji juga tu. Isu yang paling besar persoalannya siapa bila tu kita jadi dengan sebab alasan tak serupa dengan orang mati tak boleh ikut sunnah. Lepas tu nak minum air di kolam Nabi lagu mana dalam hadis sebut orang tak ikut sunnah tak boleh minum air tu. Bukan main-main tu. Pergi dekatnya hamba ke malaikat, air tu yang ada, tak ada sumber air tu saja air ada di hari akhirat. Kena fikir tu bagi-bagi lagu tu. Cuma jangan kata, tak usah kata lah. Jangan kita aja duduk banyak sangat kata bid'ah kata pada orang kampung tak boleh. Sebab dia tak tahu gapo sebenarnya. Kalau dia tahu sebab kita dulu pun tak ikut sunnah juga dulu pun. Tapi bila ngaji faham ikut. Nak kadang-kadang manusia ni nak boleh kepaham tu ambil masa lama. Tugas kita jual ayat. Bila kita kata bid'ah buat game bid'ah, kita hukum dia. Jadi hubungnya jadi tegal lah. Bagi anak kita buat. Kita pakai kaedah ja'al haq wa zahaqal batil. Kita tampilkan kebenaran, benda hak tak betul dia hilang dengan sendiri. Gitu Lepas tu kita jangan terlibat sikit pun dengan benda hak tak betul. Jangan buat. Insya-Allah di hadirat dia ada keberkatan. Ni kita kata bid'ah. Jadi orang nak marah. Jadi orang nanti tak kesalahan kita. Bila kita buat salah sikit, orang apa kata lah. Apa? Sebab cara kita tu tak betul dengan orang kampung. Orang kampung ni dia ikut ustaz juga. Ana jumpa dah. Dia kata ustaz tu buat. Tak ke ustaz nak nipu. Dia pakai kaedah Piramli. Tak ke ustaz nak menipu. Dia bukan isu menipu. Kita tidak kata dia menipu. Kita letak dia buat tu tak tepat dengan hak Nabi buat. Baik, gitulah hadiah-hadiah. Ana sebut ni bukan apa. Sebab nasihat pada Rasulullah ni jaga sunnah dia. Hak tu paling besar. Sebab kita percaya dah kalau tak percaya ke Nabi, tak terima dah buat sunnah tu. Bila kita percaya Nabi ni, sebab itulah persoalan paling asas, paling prinsip, apa maksud beriman kepada Rasul? Mana-mana kitab pun sebut amantu bima jaa bihir Rasul. Makna kita percaya bahawa apa yang dibawa oleh Rasul ni daripada Allah. Makna kita membenarkan, kita percaya dan kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi ni dari Allah. Tu makna beriman kepada Rasul. Tu prinsip dia. Daripada itulah huraian dia. Kalau gitu kena ikutlah, kena buatlah. Tak ada pilihan dalam bab ibadat secara khusus. Ikut Rasul ni dia bukan dalam bab ibadat saja. Dalam bab kehidupan biasa pun dia jadi berguna perbuatan kita dunia akhirat kalau ikut Rasul. Misalnya kita minum air. Tak kira lah air kosong, susu kambing, tak kira lah hadirat. Air ni dia jadi minuman sunnah kalau kita minum cara sunnah. Susu kambing pun kalau minum cara tidak sunnah, dia tidak jadi minuman sunnah. Minuman sunnah ni dia jadi berkait dengan sunnah, dia kaitan dia cara, bukan zat minuman tu. Cara tu. Misalnya nak minum baca bismillah dengan tangan kanan. Nabi tak benar bernafas ketika cawan tu dekat hidung, Nabi sujau sikit. Itu sebut dalam hadis. Bila kita nak bernafas
kita jauh sikit. Itu Nabi sebut, itu adab lah tu. Oh, kalau kita jaga tu, minum gapo puasa ke minum tu halal, dia jadi boleh pahala. Padahal minum ni kambing pun minum, orang kafir pun minum air. Tapi kita minum dengan cara Nabi, jadi berguna, boleh pahala sampai ke hari akhirat, ada kebaikan, boleh pahala. Itu faedah ikut Rasul. Supaya juga pakai baju. Orang kafir pakai baju, tapi kalau kita pakai baju mengikut cara Nabi, seperti Nabi pakai baju, gapo dia baca bismillah. Ada setengah riwayat Nabi minta, ya Allah berkatilah baju ni masa dia pakai. Isteri Nabi dengar Nabi kata gitu. Mudah tu, tidak berapa saat itu. Ya Allah berkatilah baju ni, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nak suruh sebut nama Tuhan je buat apa-apa ni. Itu ahli sunnah. Baik, seterusnya hadirat. Itu anda sebut tu dengan gaya bahasa yang paling mudah faham. Kau tak faham lagi tak tahu dah. Nah. Kau tak faham lagi tak tahu, tak erti dah nak ayat lagu mana tu. Nah. Baik, seterusnya cuba kita tengok. 574. Kemudian nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Islam. Hak tadi pada Rasul. Turun Rasul ni pemimpin juga. Turun pemimpin lebih rendah sikit, pemimpin orang Islam. Hak tidak Nabi dan tidak Rasul. Kena nasihat juga. Nasihat lagu mana? Cuba tengok sini. Jadi yang dimaksudkan pemimpin orang-orang Islam tu sama ada dia tu berjawatan khalifah ke, sultan ke, raja ke, menteri ke, gubernur ke, panglima atau ketua di setiap peringkat dalam masyarakat Islam, termasuk belaka ad-dinun nasihah li'a'immatihim. Itu termasuk semua. Enggak, kalau kita pakai hadis Nabi kullukum ra'in tu dah, wa kullukum mas'ulun an ra'i. Dalam hadis Nabi perempuan itu pemimpin juga Nabi kata. Bukan lelaki saja. Cuma perempuan itu pemimpin dalam hal rumah tangga dia lah. Dia yang mengurus tu. Allah akan tanya juga. Baik. Jadi erti tulus ikhlas terhadap para pemimpin orang-orang Islam ialah kita taat, kita mentaati mereka dalam hal-hal yang berkait dengan kebenaran. Asalkan benda tu benar, tidak salah. Mungkin berbeza dengan pendapat kita, tetapi pendapat dia tak salah, kena ikut. Kecuali pendapat dia salah, kita tak belagangi dengan pandangnya, tapi pandangnya dia tu tidak salah dengan agama, kena ikut. Kalau melibatkan kepentingan awam, kalau hak kita pribadi tak apa, kita tak ikut. Engkau tu tidak melibatkan lah. Selagi pemimpin itu menetapkan, memerintahkan kita buat sesuatu, yang mana sesuatu tu mungkin tak belagangi dengan kita, tapi sesuatu yang dia perintah tu betul, dia mana tidak salah, kena wajib ikut. Wajib ikut. Itu secara umumnya begitulah. Membantu mereka untuk melakukannya dan mendorong mereka ke arahnya, mengingatkan mereka kepada kebenaran dan keadilan dengan cara yang terbaik, menegur mereka secara sopan sekiranya mereka alpa, tersilap, lalai dan sebagainya, menyampaikan kepada mereka berita dan hal ehwal kaum muslimin yang mungkin tidak sampai ke pengetahuan mereka. Mana kita kena sampaikan maklumat masyarakat kepada pemimpin, tak kira lah saluran yang bagaimana, tak kira. Sepuluh ni kalau zaman kita ni dia ada saluran dia lah. Kita nak ayat komiti besar belakang lepel lah dia. No. Selalu wakil ayat, tahu panggil wakil ayat. Sebab tu nak pilih wakil ayat ni hadis-hadis yang boleh berkhidmat pada rakyat, yang kita kenal. Sayyidina Umar dia tengok setahun ya. Ana baca Sayyidina Umar ni adalah bukan boleh bilang dengan jari. Pemimpin zaman dia kekalkan sampai 3 tahun merintah. Lepas tu dia beri orang lain. Jadi orang ni dia beri tugas lain pula. Tapi roliknya setahun. Kalau tak capai target dia, apa panggilnya KPI dia. Tak capai kehendak dia, dia suruh berhenti, gatal lah pula. Dan dia raya awal-awal lagi. Jawatan ni bukan untuk seumur hidup. Bukan milik mak pokmu misalnya. Kalau bahasa Kelantan. Dia sebut tu bahasa Kelantan tu. Tak faham lagi, tak tahu. Bukan milik mak pokmu jawatan ni. Nak seumur hidup. Makna kalau dia tengok seseorang tu tak capai tahap dia beri kat orang lain. Sebab apa? Orang Islam ni ramah cerdik, bukan mu seorang.
Loga kita kelih kadang-kadang. Tak saya berhenti lagi. No. Jadi benda-benda lagu tu kalau zaman Sayyidina Umar dia ambil kira menang. Itulah kalau kita baca ensiklopedia sahabat tu Sayyidina Umar ni ada seorang yang dia bui jawatan. Dia tak ayat jawatan ke dia. Jawatan yang dilantik oleh kerajaan, bukan melalui pilihan raya, dia dilantik. Sayyidina Umar bila dia bui jawatan, sebelum dia bui jawatan dia cek dulu. Dia panggil harta, dia cek harta. Masa tu dia cek, dia tidak suruh istilah timur, dia cek. Jadi ada berlaku satu kes seorang pemimpin, dia tak sebut nama ke apa lah. Lepas pegang jawatan tu rumah jadi 2 tingkat. Sebelum tu setingkat. Dia dalam syarah ulama kata rumah dia setingkat ni gini, bukan 2 tingkat betul. Misalnya masa sebelum jadi wakil ayat, mudah ni. Sebelum jadi wakil ayat rumah setingkat. Bila jadi wakil ayat dia tambah 2 tingkat, tambah ke tepi. Bukan tambah atas ni, tambah ke tepi. Macam loteng lah. Saya nombor dia perhati sama, dia tengok dia kata lepas pergi jadi wakil ayat, jadi rumah jadi naik setingkat lagi. Saya nombor kata kalau mu tak bak, saya nombor suruh bakar tambah tu. Bahkan dirombok, sebut rombok guna kapok, sebut dalam riwayat tu. Main-main tak nak jadi pemimpin. Apa tu? Saya nombor kata aku tak sejawab depan Tuhan. Apa yang mu jadi bertambah harta nyata ke semua. Bagi saya nombor dia kata orang lagu ni rakyat akan sakit hati. Rakyat akan sakit hati. Pemimpin lagu ni lah hak rakyat sopoh nak pagi. Pagi sekali, petang sekali. No. Kalau hak rajin malas sopoh juga. Rakyat hak rajin dia juga, rakyat hak rajin. Anda jumpa dah ada tak? Suka ke kita kalau kita tahulah kita jadi pemimpin, tapi bila tubik muka kita dalam TV, rakyat letak tapak kaki. Betul-betul dia letak di TV. Dia letak tapak kaki. Anak kelihatan kata ya, ketemu lah. Oh dia kata saya, dia kata anak tak boleh benar tengok ni. Jahat ni, kecek, nipu hangit dia tu. Ustaz ni sebenarnya. Dia kata kalau TV ustaz jaga 2 hari, anak tahu nak hari ikut benar dia. Oh paruk dia beri. Apa tu beci? Saya nombor dia bimbing tu. Bayar ke pemimpin tahap kemiskinan belum gagal diselesaikan. Tiba-tiba pemimpin sudah bertambah harta. Hak tu saya nombor tak sih. Jadi saya nombor kata dia akan hilang. Hubungnya baik antara rakyat dengan pemimpin akan hilang. Tak boleh. Bayar ke nak mengetah lagu mana? Kalau hubungnya pemimpin dengan rakyat rosak, nak mengetah lagu mana? Tak ada berkat. Pemimpin sopoh, rakyat sopoh nak hari pemimpin. Tak berkat lagu mana tu? Sebab tu saya nombor dia tak ulang. Sebab saya nombor kata pemimpin yang tak molek ni kalau kita tidak gugurkan dia menganiaya diri dia sendiri. Boleh jadi dia masuk neraka kerana tu. Jadi kita suruh dia letak jawatan, paksa dia letak jawatan, itu kebaikan untuk dia. Makna dia ni tak layak. Boleh jadi orang yang tak layak dalam bab mimpi, dia layak dalam bab lain. Itu maksud saya nombor. Bacalah dekat buku saya, memang dia sebut gitu. Dan perkara ini dikekalkan di zaman Sayyidina Uthman pun gitu juga. Oh kalau tidak naik lah. Dah tentu dia tak layak. Terang. Tiba-tiba mana pihak tertinggi tidak ambil tindakan, kita kata melucutkan jawatan ni sebenarnya biasa berlaku dalam sistem pemerintah sahabat. Bukan perkara luar biasa. Sebab orang kita ni kalau dilucutkan jawatan itu dianggap sebagai menjatuhkan maruah. Tidak, tak kena tu. Silap faham tu. Secara umum anda bercakap ni. Sebab apa anda sebut gitu? Kerana dia termasuk dalam an-nasihat li a'immatil muslimin. Itu termasuk dalam nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Hak tak layak, kita suruh dia berhenti. Dan sepatut dia berhenti sendiri. Tapi ada setengah tu jenis kerah pedang. Dia tak boleh berhenti. Tu kena uruh biar dia berhenti. Sebab tu pemimpin tertinggi tu dia bertanggungjawab. Iza wussidal am fantaziris sa'ah. Bila diberi jawatan kepada orang tak, siapa beri jawatan? Nabi kata idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Apabila diberi jawatan kepada orang tak layak, maka tunggulah saat kehancuran. Siapa dia yang beri jawatan? Pemimpin tertinggi. Siapa dia yang ada autoriti beri jawatan kepada orang ni? Allah akan tanya dia tu. Apa muwi dia? Atas ciri-ciri apa? Kelayakan apa muwi pada dia? Kau atas rasa dia baik dengan aku. Dia baik, dia ni puak kita, dia baik kita. Biar tak layak juga. Nanti lah.
di hari akhirat tu hadirat Allah akan tanya. Sebab apa? Perbuatan itu seperti intizarus sa'ah, seperti menunggu saat kehancuran. Tu bahaya tu. Dosa besar. Orang yang ada autoriti menentukan jawatan orang, dia bui pada orang yang tak layak. Berdosa sangat besar. Sebab dia telah merosakkan satu umat itu. Nanya lah. Gitulah dia. Jadi maknanya kalau dalam konteks agama kita suruh pemimpin tak layak berhenti, itu nasihat tu dalam agama tu. Itu salah satu maksud nasihat. Tu. Tapi lah ni Hajat kalau tu jawatan buat press conference lalu, saya sudah hilang keyakinan kepada pemimpin ni. Padahal dia mengetah di bawah pengar, rumah tinggi pada pohonnya, rumah dia tu. Pakai bukan nelog gitu nak ambil pohonnya. Tingginya rumah. Tiba-tiba bila sultan jawatan, nak uji ke orang lain, saya hilang keyakinan kepada buat dia punya press conference, kita kata tak. Tu sifat. Khalid ibn Walid tu pernah dilucutkan jawatan. Tapi bukan kerana dia korak, bukan kerana dia tak tu, kerana nak jaga akidah umat. Sebab Khalid ni menang seumur kalau akhir sekali tentera jadi confident dengan sebab dia ada, jadi kadang-kadang terganggu tu kebergantungan kepada Allah, jadi gantung ke Khalid pula. Jadi bila khalifah pada waktu tu, Sayyidina Umar lah tengok, dia kata bahaya ni. Akhir sekali lucut ke jawatan. Dah Khalid dia faham maksud Sayyidina Umar. Rupanya menang juga pun. Rupanya bukan Khalid. Lepas tu dilantik semula. Nak betul akidah. Tu cara Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dia kita iyalah sahabat nak, kau tidak tahu lah jadi sahabat yang kedua. Siapa ulama kata Nabi ni kalau mesyuarat tak tinggal Sayyidina Umar. Sampai Masyuti sebut kan Sayyidina Umar ni ada 23 muwafaqah dia. Tahu muwafaqah? Muwafaqah ni pendapat dia hak serupa dengan Quran. Bila dia buat keluar pendapat tu ayat serupa dengan 23. Tu dalam kitab apa? Kita Al-Itqan. Al-Itqan fi ulumil Quran. Ini Masyuti sebut. Itulah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tu kita tak tahu gapo, tidak jadi sukatan dalam pendidikan kita. Sepatut jadi sukatan teras tu untuk masyarakat tu. Bagaimana kehidupan sahabat, bagaimana kata-kata sahabat terhadap akidah, kata-kata sahabat dalam bab akidah. Sebab sahabat mengajar, sahabat Nabi dia mengajar, sahabat utama ni saya nak dia mengajar. Cuma mengajar tidak semua kita lah. Kadang-kadang kalau dia pergi musafir pun dia royak, Nabi ada sebut gini dalam bab ni. Hak tu jadi hadis tu dikumpul. Misalnya ada dengan buku tu 5 jilid juga buku tu. Sosok jilid setebani. Dia bab akidah. Ucapan sahabat dalam bab akidah. Dia mari saya nak bakar kata gini, hak ni kata gini. Kita boleh ambil panduan. Dalam bab syariat pula gini-gini. Sepatut jadi sukatan. Ni kita tak tahu gapo. Tentang sahabat. Padahal itulah hamalatul Quran wal ahadith. Sahabat itulah pembawa Quran dan hadis. Baik, seterusnya tidak memberontak terhadap mereka dan memujuk orang ramai supaya mentaati mereka. Ini maksud nasihat kepada pemimpin. Orang kita ni kalau pemimpin ada buat salah sikit dah, kutuk Pak hari, Pak malam tak habis lagi cerita. Padahal dia manusia, kena adalah buat silap tu. Sebab tu kesilapan ni hadirat kena ingat, ni perkara yang besar dalam agama kita. Kesilapan ni kita kena kategorikan. Kesilapan kecil, kesilapan peribadi, kesilapan besar, kesilapan melibatkan hak ramai. Jadi kita nak urus kesilapan orang itu melihat pada kadar besar kecil kesilapan. Ni kesilapan kecil pun kita layan supaya dia ni curi harta negara. Tapi kadang-kadang curi harta negara nyakak tinggi pun. Waktu belak tu kita pun jadi tak faham. Jadi dia tak reti nak beza. Apa tu? Pendidikan. Jadi kalau pendidik sebab Allah sendiri pun dia ada. Orang yang buat salah, kesalahan peribadi orang panggil dosa kecil, dosa besar ada. Lepas tu dosa besar ni kalau berterusan lain pula hukum dia. Tak serupa. Baik, seterusnya. Ini sekiranya yang dimaksudkan dengan para pemimpin, iaitu para khalifah, gubernur dan lain-lain, ketua masyarakat dan negara. Dan itulah pendapat yang popular. Itulah pendapat yang popular. Sekiranya dimaksudkan dengan mereka itu ialah para ilmu agama. Kalau kita maksudkan pemimpin,
ad-dinun nasihah li a'immatihim. Agama itu adalah nasihat kepada pemimpin orang Islam. Kalau pemimpin itu dalam konteks dia ni ilmuwan agama, tokoh-tokoh ulama-ulama, maka maksud tulus ikhlas terhadap mereka adalah menerima baik riwayat yang mereka riwayatkan dalam bab agama ni. Kita menerima pendapat dan kajian mereka, mengikut mereka dalam hal-hal keagamaan dan bersangka baik terhadap mereka. Kalau mereka tu ulama. Menurut Imam Khattabi, antara makna tulus ikhlas terhadap para pemerintah ialah bersembahyang di belakang mereka. Sebab dulu kena ingat ni, hak Imam Khattabi sebut ni situasi yang berlaku di peringkat awal. Bahkan anda tengok dalam syarah Sunan Nasa'i lah, hak bicara tentang masalah ni, dia kata dalam 3 kurun pertama zaman Nabi ni termasuk zaman sahabat lah, zaman tabi'in dan tabi' ataupun setengah ulama dia kata 300 kurun pertama, fenomena pada waktu tu orang panggil khalifah ni dialah jadi imam besar. Orang panggil imam di Masjid Jami'. Orang tak akan komat kalau khalifah tak mari. Tu maksud pemimpin pada zaman tu. Inilah boleh katakan pemimpin dalam 3 kurun pertama tu pemimpin dia adalah imam salat. Sebab itulah dalam kitab fiqh Syafi'i solat Jumaat tidak boleh dilaksanakan kecuali mendapat izin daripada imam. Imam tu siapa? Pemimpin tertinggi negara. Sebab zaman dulu pemimpin ni dia mesti baca Quran betul, dia reti ilmu agama. Contoh Muawiyah misalnya, jadi pemimpin di Damsyik, jadi imam di Damsyik, dan dia mengeluarkan fatwa. Misalnya contoh saja ni. Dia sebut, dia kata setahu dia, hak dia atas ijtihad dia, hak dia tahu, witir tu bukan 3, 1 je. 1 rakaat witir, bukan 3. Jadi orang-orang hak tak belagangi dengan dia, ana sebut tak belagangi, sama Islam ada tak belagangi. Sebab di Damsyik ni pun ada dia masa tu dia ada orang panggil fitnah. Hak ni lebih cenderung kepada Saidina Ali, hak ni lebih cenderung pada Muawiyah. Jadi hak orang-orang yang lebih sukakan Saidina Ali ni kadang-kadang ialah orang Islam juga tunggu kelemahan Muawiyah. Bayar kaki kecil sebab tu anda kata kaki kecil lah. Muawiyah kata witir tu 1 rakaat. Dia kata kita boleh guna. Nya bawa maklumat ni sampai ke Madinah. Dia report pada tokoh sahabat. Apa ni? Ibnu Abbas. Dia kata perak Muawiyah, dia kata dia telah menyalahi sunnah. Adakah dia kata witir 1 rakaat? Moga amalan di Madinah 3. Ibnu Abbas kata betul ke Muawiyah kata gitu? Hak dia report ni. Kalau lah ni enggak atawasak lalu. Jadi Ibnu Abbas kata betul ke Muawiyah kata witir 1 rakaat? Dia kata memang betul. Ibnu Abbas kata kalau benar Muawiyah kata witir 1 rakaat, maka betul lah. Sebab Muawiyah tu faqih. Senyap kau itu. Muawiyah tu faqih. Makna Ibnu Abbas nak mengajar bahawa benda ni khilaf. Zaman sahabat lagi khilaf tu. Lepas tu nak buat berapa? 3, 1 salah. Lepas tu khilaf pula. Jadi kalau kita tahu, tak jadi masalah. Dalam bab fiqh. Setengah orang tak boleh terima khilaf. Awak terima tak terima benda tu berlaku dah. Apa jadi 4 mazhab? Khilaf lah tu. Lepas tu mazhab ni banyak lagi pada tu. Tiba-tiba kita tak boleh terima. Sebab tanah mudah kalau orang tak boleh terima bab khilaf, supaya dia tak boleh terima Malaysia ni ada. Dia tak boleh terima Malaysia ni ada. Dia kata saya tak boleh terima Malaysia ni ada. Ikut awak. Awak hidup dengan gong awak tu. Sebab tu dalam agama kita dia ada istilah dia panggil musallamat. Itu istilah. Sesuatu yang musallamat. Musallamat ni semua orang terima. Orang tahu. Orang kafir pun tahu khilaf. Anda pernah tanya, saja nak sebut ni, cerita lama dah ni di Panji. Panji tu dulu ada. Anda buka kelas Quran, 1 blok bangunan tu ada orang Buddha, dia buat tempat ibadat dia dalam bangunan. Anda pergi tengoklah. Hak dia duk tengah buat tapak untuk letak tokon dia kan. Hak dia buat tu orang Islam.
Ana masuk, ana tengok, dia kata tak boleh ni pak cik dia buat. Nak buat rumah orang kafir tak apa, ni tempat ibadat dia, tempat nak letak Tuhan dia, tak boleh mengikut fiqh ni. Dia apa-apa dia lah buat. Oh kita cari cari makan apa kena pilih juga. Marah dia. Bila dia nak masuk toko dia tu, dia guna kering. Dia buka ni nela, dia buat apa ni, frame nela tu. Muka toko dia tak boleh naik diri, dia kena akad. Minta maaf lah, ana sebut memang gitu sungguh. Ana tengok masa dia guna kering masuk dalam laptop. Ana pergi, ana tanya dia daripada mana. Dia kata daripada Penang. Tapi sementara rasa tak siapa sebulan, lepas tu tak ada. Moga siapa dia ada agama Buddha situ, panggil apa dia? Tak tahu maksud apa dia buat. Ana pun tak faham apa dia, berapa orang ada agama Buddha situ. Moga ada dah kita tamat kenangan tu. Dia buat. Ana tengok, ana tanya dia nak ayat cerita ni, ana tanya dia kata ni daripada mana ni? Dia kata daripada Penang. Oh Penang. Oh Buddha dari Penang. Ana tanya gitu. Dia sebut lagu. Dia kata ni kita ni Buddha hak betul. Hak Penang tu Brahma, Buddha hak murtad dia kata. Oh dia ada mazhab pula. Dia pun cerita kan anak, dia cerita. Dia kata di Malaysia ni, dia kata Buddha ni pun ada mazhab dia juga. Nak ayatnya bab mazhab ni dalam agama lain pun ada. Sebab tu ulama kata perkara tu termasuk dalam musallamat. Musallamat ni seperti tadilah. Misalnya kita kata Tengku Abdul Rahman ni salah seorang Perdana Menteri Malaysia. Musallamat lah tu. Tak boleh nak nafi dah waktu tu. Kalau nafi tu orang kata ya Allah kau ni, kau kena remeh panah ni. Tak boleh nafi. Tu dia panggil benda musallamat. Sebab orang kata kota New York ni ada. Tiba-tiba dia kata ya ke ada kota New York? Ni kita kecek bab cara mantik. Kalau ada orang mempersoalkan yang mana budak pun tahu, semua orang terima, tak boleh nak tolak. Tiba-tiba dia tolak benda tu, orang ni orang bermasalah. Tu dia panggil kaedah musallamat. Dia tak boleh terima khilaf. Padahalnya khilaf tu benda orang terima semua. Dalam agama lain pun ada khilaf dalam agama tu. Dalam bab tertentulah. Benda-benda lagu tu kita kena tahu. Ana ni sebut ni bukan apa sebab dia khilaf-khilaf ni rahmat. Tapi kalau kita dedahkan khilaf dalam agama dengan cara tak betul, dia jadi malapetaka kepada masyarakat. Dia jadi gitu. Baik. Ana habiskan sedikit sini. Menurut Imam Khattabi, antara makna tuluh ikhlas terhadap para penguasa ialah bersembahyang di belakang mereka, berjihad bersama mereka, membayar zakat kepada mereka, tidak mengangkat senjata untuk memberontak terhadap mereka sekiranya ada berlaku sebarang ketidakadilan atau kesilapan daripada pihak mereka. Kalau silap kena betul dengan cara betul. Dia tak boleh bila ada silap tu nak jatuh ke dia, tak boleh. Dalam hadis Nabi sebut kecuali dia telah melakukan kufran bawah, kufur yang nyata. Perbuatan kerajaan itu telah dia buat satu perbuatan kufur yang nyata, hak tu baru boleh. Selagi tak sepakat tu tak boleh. Lepas tu kita kata sistem pilihan raya ni, hak ni bukan memberontak. Itu tidak memberontak, ni memberontak. Mana kesilapan kerajaan yang bagaimana sampai peringkat rakyat boleh hakat senjata? Kalau mereka menganjurkan atau paksa rakyat dia melakukan kufran bawah. Itu Nabi sebut dalam hadis. Tu pun tak apalah gitu. Hak Nabi suruh masuk dalam hutan ke betul, hak kalau kita kajian misalnya contoh kajian buat perkara berdosa tapi tak sampai peringkat kufur. Kita nak lawan, kita tak berani, tak cukup kekuatan. Nabi tak benar kita ikut dia. Kalau kita terpaksa lari, bawa diri masuk dalam hutan, makan akar-akar kayu, tak apa. Tu. Tapi tak boleh ikut lah. Tapi nak memberontak, kena pastikan kufran bawah. Tidak mengampu mereka, tidak mengampu. Orang yang mengampu pemimpin ni orang yang tidak nasihat pada pemimpin. Salah satu nasihat pada pemimpin, kita tidak mengampu. Mengampu ni ke dia? Puji semacam walaupun salah. Itu salah satu mengampu. Walaupun salah, tungai-tungai pun puji semacam. Bapa menggopok kita. Tu pengampu. Kadang-kadang ulama pada jenis ni. Dia panggil ulama anfusini wa anfushana, dia panggil. Budak-budak panggil. Dia istilah dia. Ulama suka mengampu saja kerjaan dia. Tu tak boleh. Tetapi sebaliknya kita kena doakan kebaikan untuk mereka. Pemimpin ni sebab kita lah ada buat salah, sebab kita, dia manusia. Gitulah hadirat. Kemudian seterusnya ni kita bincang minggu hadapan lah. Bagaimana pula nasihat kepada masyarakat awam?
Orang Islam hak ramai ni. Tu dia ada cara dia. Kita berhenti setakat tu dulu insya-Allah. Nota 575 tu kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.